Ingat, syariat masa tu membenarkan kahwin dua beradik serentak. Jangan buat perangai hari ni. Pak Din nampak tiga-tiga anak Pak Din tu cantik semua-semua. Sekali angkat lagu mana? Tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat ini alhamdulillah kita bisa ngaji bareng lagi ya. Di sini ada ceramah dari Ustadz Auni Muhammad ya, yang mana ini bisa membuat hal yang mungkin tidak pernah kita duga, bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad ini sesuatu yang tidak pernah kita ketahui ya teman-teman. Di sini tajuknya siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Di sini perlu kita tonton versi Ustadz Auni Muhammad seperti apa Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Wah, ada instrumennya juga ya. Apakah yang dikatakan sebagai Yahudi Bani Israel dan siapakah yang dikatakan Yahudi yang non Bani Israel ataupun disebut sebagai Yahudi Zionis? Yahudi Zionis. Baik, sejarah awal yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai contoh. Kalau kita mempelajari dan menelusuri sejarah para anbiya, yaitu sejarah para nabi, sejarah para rasul, dan sejarah para utusan-utusan Allah, maka untuk melahirkan dan mengeluarkan kelompok daripada nasab ataupun salasilah keturunan Bani Israel, kita harus berpegang pada satu kedudukan yang paling kukuh, yaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, bila kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim di dalam sejarah ataupun literatur Islam, kita mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada bumi Faddam Aram ataupun disebut sebagai bumi Babylon. Inilah bumi asal yang dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang dalam wilayah geografi perbatasan negara Iraq. Di sinilah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk menentang kesombongan, untuk menentang seorang makhluk Allah, seorang maharaja yang bernama Namrus. Yang ini sedia maklum bagi kita dalam sejarah. Selepas berlaku peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim akibat penentangan terhadap Namrus, maka Nabi Ibrahim telah melakukan penghijrahan. Nabi Ibrahim membawa sebahagian besar ahli keluarga dia, termasuk isteri dia, iaitu siapa isteri Nabi Ibrahim? Hajar. Sarah. Yang bahasa Melayu kita selalu letak Siti kat depan. Siti Sarah pun kita faham, Sarah pun kita faham. Di samping itu Nabi Ibrahim juga membawa adiknya Haran. Haran ni bapa kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi sini nampak bagi kita bahawa Nabi Ibrahim itu ialah bapa saudara kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau kita ikuti peta dan sempadan geografi sekarang, daripada Iraq mereka melangkaui perjalanan dan perbatasan ke arah bumi Syria. Mereka turun daripada Lebanon, mereka turun ke Israel, mereka turun ke Palestin, dan kemudian mereka masuk kawasan utara Mesir. Di sinilah berlaku perampasan, yaitu perampasan Sarah daripada Maharaja Mesir pada waktu tersebut, yang mana cerita ini saya kata sedia maklum bagi kita melalui kisah merampasnya Sarah daripada Maharaja Mesir inilah membawa kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar. Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar, kemudian dikahwini Hajar sebagai isteri yang kedua. Dan di sini kita harus memahami satu benda.
bila Nabi Ibrahim berada dalam wilayah Mesir, tidak perkara yang paling sinonim dan paling dekat dengan Mesir ialah Fir'aun. Adakah yang merampas Sarah pada waktu tersebut adalah keturunan-keturunan daripada dinasti ataupun kerajaan Fir'aun? Tidak. Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim masuk ke dalam wilayah ataupun daerah Mesir, dia ialah zaman awal pemerintahan Hyksos. Hyksos ni memerintah hampir 500 tahun di Mesir. Kalau kita ikuti daripada awal sejarah dinasti Mesir, dia ada zaman dinasti Mesir Hilir, ada zaman dinasti Mesir Hulu, baru masuk kepada dinasti yang pertama sampailah kepada dinasti yang ke-17. Bila penghujung dan berakhirnya dinasti ke-17, waktu inilah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Hyksos. Asalnya mereka adalah bangsa yang menumpang di bumi Mesir, tapi lama-kelamaan mereka mengumpul bala tentera dan kekuatan, mereka berperang dengan dinasti Mesir. Akhirnya kemenangan berada di pihak Hyksos. Jadi Hyksos ambil alih sementara pemerintahan kerajaan Mesir sampailah berlangsungnya lebih kurang hampir 500 tahun. Bila mereka tewas, barulah naik dinasti pemerintahan Fir'aun yang bersambung daripada hak 17 yang tewas tadi. Jadi hak naik hak baru ni dinasti Fir'aun yang ke-18. Sebab itulah kalau kita ikuti sejarah Al-Quran sebagai contoh, bila kita baca kisah-kisah Nabi Musa, sering naik nama-nama Fir'aun. Tapi bila kita baca kisah-kisah Nabi Allah Yusuf, sedangkan Nabi Allah Yusuf berada di bumi dan di tempat yang sama, di bumi Mesir, tapi satu nama Fir'aun pun tak pernah keluar dalam sejarah kisah Nabi Yusuf. Wah, sebab zaman Nabi Yusuf ialah zaman pemerintahan Hyksos, bukan zaman pemerintahan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa adalah Fir'aun ketiga pada dinasti ke-19, merujuk kepada Fir'aun yang bernama Ramses II. Walaupun demikian, ada perbahasan-perbahasan yang panjang. Kalau kita ikuti ciri-ciri Fir'aun yang terdapat pada zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahawa Fir'aun Nabi Musa bernama Al-Walid bin Mus'ab. Itu yang pertama, nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Bila saya rangkum ataupun connectionkan dengan senarai dinasti Fir'aun dan nama-nama Fir'aun, Walid bin Mus'ab ini ada dalam kerajaan Hyksos sebenarnya. Tapi ini pandangan daripada ulama-ulama yang memerlukan penelitian, yang memerlukan perkajian yang panjang tentang sejarah dinasti dan ketamadunan Fir'aun itu sendiri. Jadi secara ringkas, dapat hajar. Bila dapat hajar, kembali semula ke bumi Kan'an. Bila saya sebut bumi Kan'an, agak-agak di mana Kan'an ni? Kan'an tu merujuk kepada Palestin sekarang. Itulah bumi Kan'an. Jadi saranan daripada Sarah, yang Sarah ni mandul. Sarah ni tak mampu untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila dah dapat Hajar, maka Sarah sendiri yang menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya memperistrikan Hajar. Baik, bila Nabi Ibrahim memperistrikan Hajar, dalam tempoh waktu yang singkat, Hajar ni mengandung. Cuba bayangkan perasaan seorang isteri, memang dia yang suruh kahwin dua, tapi dalam keadaan dia ni mandul, hak suruh kahwin dua pula, muda lepas tu mengandung pula. Bagaimana perasaan dia? Allah, kecemburuan itu tinggi walaupun isteri di kalangan nabi-nabi dan rasul. Akibat kecemburuan tersebutlah seolah-olah Sarah ingin memisahkan Ibrahim dan Hajar. Lantas ini ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar ke satu tempat lembah yang gersang yang dikenali sebagai Bakkah. Hari ini kita sebut sebagai Mekah. Di sinilah ditinggalkan Hajar dan anak yang masih kecil, iaitu Ismail.
Jadi berlakulah peristiwa lari-lari anak tu yang kita buat dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian kembali semula ke bumi Kan'an, tinggallah dua beranak tu. Jadi kembali semula untuk tempoh beberapa tahun, kemudian datangnya malaikat memberitakan hal yang mengembirakan bagi pasangan Ibrahim dan Sarah bahawa Allah akan mengurniakan kepada mereka anak. Jadi daripada Sarah lahirlah Nabi Ishak. Baik, bila sebut Ishak ni dalam bahasa Ibrani bahasa Arab bermaksud yadhak. Apa maksud yadhak? Yadhak ni ketawa. Ketawa sebab apa? Sebab pertama kali Sarah menerima perkhabaran bahawa dia yang mandul, dia dah berusia lanjut ni, tiba-tiba Allah nak bagi anak. Allah nak bagi mengandung, seolah-olah lepas menerima perkhabaran tersebut dia ketawa. Ketawa kegirangan kerana seolah-olah ini suatu perkara yang tidak disangka-sangka bagi diri dia. Jadi Nabi Ibrahim melalui Sarah adanya Ishak, Nabi Ibrahim melalui Hajar adanya Ismail. Sekarang perbezaan dia antara Ismail dan Ishak, siapa lebih tua? Ismail confirm lebih tua sebab dia lebih awal lahir lagi sebelum dihantar oleh bapaknya Ibrahim ke Mekah. Dan dalam faks sejarah, beza antara umur Ismail dan Ibrahim ialah Ismail lebih tua 14 tahun daripada umur Nabi Allah Ishak. Jadi selepas berlangsungnya peristiwa tersebut, sekali lagi Nabi Ibrahim menuju ke bumi Mekah. Waktu ni umur Nabi Ismail lebih kurang 17 tahun. Waktu kali kedua inilah berlakunya perintah daripada Allah supaya Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail supaya membangunkan kembali Kaabah buat kali yang kedua di atas base yang lama, tapak yang lama, foundation yang lama. Kerana sejak zaman sebelum Ibrahim ni, sejak zaman Nabi Adam dulu dah ada Kaabah, dah ada binaan, walaupun tidak secantik zaman Nabi Ibrahim, tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim, tidak sekukuh zaman Nabi Ibrahim. Yang ini jadi hilang, yang ini jadi rosak, yang ini jadi musnah akibat berlakunya peristiwa banjir besar taufan Nabi Nuh alaihi salam yang memusnahkan sebilangan besar kawasan semenanjung Arab, kawasan di Iraq sekarang, kawasan di Iran, Syria dan kawasan-kawasan yang sehampir dan sewaktu dengannya. Jadi berlakulah peristiwa pembinaan Kaabah buat kali kedua. Bila yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih besar, yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih tinggi, jadi bila sampai peringkat hak atas-atas tu, Nabi Ibrahim tak sampai, tak capai tangan dia nak letakkan batu-batu asas binaan Kaabah. Jadi dia ambil satu batu besar, dia letak tepi Kaabah, dia panjat atas batu tu, minta Ismail tolong pas kat dia batu untuk dia bina. Jadi lama kelamaan akibat dia duk naik turun atas batu tu, melekatlah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bekas tapak kaki itulah yang kita pergi Mekah sekarang ada duk di sudut depan antara rukun apa ni? Rukun Hajar Aswad dengan rukun rukun Iraqi. Dengan rukun Iraqi tu ada depan tu sikit makam Ibrahim. Bagi kita orang Melayu ni yang sinonim sebut makam ni, kita duk ingat ke? Kubur. Tapi pasal apa? Bulat, pasal apa? Kecil. Rupa-rupanya makam di sini bukan merujuk kepada kubur, tapi makam ni ialah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membina binaan Kaabah bersama anaknya Nabi Allah Ismail dulu. Baik. Sekarang ni daripada Nabi Allah Ismail kita tahu jurai salasilah dan nasab ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari jurai Nabi Allah Ibrahim menerusi Ishak,
menerusi Ishak ni di kemudian hari berkahwin dengan seorang perempuan. Isteri dia nama Rifqah binti Batuil. Isteri Nabi Allah Ishak, Rifqah binti Batuil. Jadi dengan Rifqah ni dapatlah 2 orang anak. Sebenarnya 2 ni bukan asing-asing, tapi anak kembar. Yang abang diberi nama Aish ataupun juga disebut sebagai Aisu. Adik dia ni Nabi, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni lahir kembar. Abang yang mendahului kelahiran sebelum beliau ialah Aish. Di kemudian hari terjadi perselisihan. Jadi Aish ni meninggalkan keluarga menuju ke arah barat. Dialah dikenali sebagai Abu Rum, bapa yang melahirkan keturunan Rum, iaitu Aish. Manakala Ishak ni, manakala Yaqub ni, dia kembali semula ke tempat bapa dia, Nabi Allah Ibrahim tu, iaitu Padang Aron. Di situ tinggal bapa saudaranya yang bernama Laman satu riwayat, Laban satu riwayat. Jadi kalau orang sebut Laman pun memang ada dalam riwayat, kalau orang sebut nama dia Laban pun memang ada dalam riwayat. Dia ni abang kepada mak dia. Mak dia tadi nama apa? Isteri Nabi Ishak, Rifqah. Jadi Laman atau Laban ni abang kepada Rifqah, bapa saudara kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi bila pi ke sana, orang yang mula-mula dia jumpa ialah anak Laban, sepupu dia, iaitu siapa? Rahil nama dia. Jadi pandangan pertama tu dia dah suka kat Rahil. Dia rasa berkenan kat Rahil. Jadi bila dia duduk lama dengan bapa saudara dia pun nak kahwinkan dia dengan anak perempuan dia. Harapan dan cita-cita agar pak saudara dia ni sudi kahwinkan dia dengan Rahil. Tapi mungkinlah walaupun Negeri Sembilan tak ada lagi masa tu, jadi adat masa tu pun dia biasa kahwin kakak dulu. Jadi Rahil ni adik. Jadi kakak dia nama apa? Kakak dia nama Layah. Jadi bapa kahwinkan dengan Layah. Jadi bila kahwin beberapa tahun, nampak ketidakceriaan, ketidakseronokan pada diri Nabi Allah Yaqub. Jadi dikahwinkan pula dengan adik, iaitu Rahil tadi. Ingat, syariat masa tu membenarkan kahwin 2 beradik serentak. Jangan buat perangai hari ni. Pak Din nampak 3 anak Pak Din tu cantik semua. Sekali angkat lagu mana? Tak payah. Boleh nak angkat adik-beradik sama ada bercerai atau meninggal. Baik. Dah kahwin dengan Layah, dah kahwin dengan Rahil. Sampai masa Nabi Ishak panggil semula Nabi Yaqub kembali ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Jadi bapa ni sayang kepada 2 anak-anak dia, lalu dibekalkan dengan 2 orang pembantu. Satu nama Zalfah untuk Layah, satu nama Balhah untuk Rahil. Jadi tak dan ke mana-mana sampai tengah jalan kahwin 4-4. Wow. Jadi isteri Nabi Allah Yaqub ni 4 orang. Yang pertama tadi Layah, yang kedua Rahil, 3 Zalfah, 4 Balhah. Baik. Layah ni 6 orang anak. Yang pertama Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zebulun. 6. Rahil, Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Zalfah, Jad dengan Ashir, Balhah dan Naftali. Okey, inilah sebenarnya 12 keturunan Bani Israel. Ni hak betul-betul the real keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dalam bahasa Arab Bani ni anak-anak. Israel tu Nabi Allah Yaqub lah. Pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi kita orang Islam tak sama dengan pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi Bani Israel sendiri. Dalam satu kitab awal mereka merujuk kepada Taurat 5 Nabi Allah Musa alaihi salam, dikatakan pada suatu ketika dahulu
Tuhan turun ke bumi menyamarkan diri sebagai manusia. Jadi bila Allah ataupun Tuhan ni turun sebagai manusia, dia ajak Nabi Allah Yaqub berlawan dengan dia, bergusti dengan dia. Saya sebut awal-awal ni Israiliyat yang direka-reka, yang ditambah-tambah. Jadi bila berlawan dengan Nabi Allah Yaqub, kalah Tuhan. Patah paha kanan Tuhan, dimenangi oleh Yaqub. Inilah kata-kata masyhur yang keluar, yang hari ini dipegang oleh sebahagian besar Bani Israel. Sesungguhnya selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Yaqub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, yang bererti kamu yang mengalahkan Tuhan. Kalau sebenar dalam bahasa Ibrani, Israel bermaksud hamba Allah, sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Ni pemahaman kita tentang kalimah Israel. Tetapi Yahudi, Zionis dan sebahagian besar Bani Israel masih memegang pemaknaan kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu sifat, sikap dan perangai mereka hari ini memang ke arah ciri-ciri tersebut, asyik cuba mencabar Tuhan, mencabar Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah dari Ustadz Auni Muhammad, begitu detail loh, dari Nabi Ibrahim, keturunannya, Masya Allah, istri-istrinya, terus waktu Mekah, sejarah Mekah sekilas ya, seperti yang sudah kita dengar tadi, itu luar biasa sekali dan mudah sekali loh. Ketika Ustadz Auni menerangkan itu mudah sekali untuk kita ngerti, untuk kita pahami. Itulah kehebatan Ustadz Auni Muhammad ini. Dan saya kira karena videonya ini sudah 20 menit, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Karena teman-teman takut nggak nonton sampai selesai, jadi saya potong aja jadi 2 video biar ada ilmu-ilmu yang kadang teman-teman itu nonton hanya di depan, belakangnya enggak, sehingga ada ilmu yang tidak teman-teman ketahui. Makanya solusinya saya potong dulu dan nanti akan dijadikan program ngaji bareng berikutnya biar teman-teman bisa melanjutkan dan bisa banyak ilmu yang didapat dan sesuai dengan runutan ataupun keterangan yang diterangkan oleh Ustadz Auni Muhammad tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.